Okey, kita teruskan untuk sesi yang kedua. Okey, untuk kita bincangkan tajuk kegravitian. Okey, cikgu bagi jawapan dulu Kamu tanda dulu jawapan. Okey, untuk tajuk 3, kegravitian. Okey, nombor 1 jawapan dia B. Okey, nombor 2 jawapan dia A. Nombor 3 jawapan dia dadu. Nombor 4 jawapan dia C. 5 jawapan dia dadu. Okey, 6 D, 7 bola, 8 bola. Mana? Okey, masih ada jawapan dah semua. Okey, 8B, 9 dadu, 10 dadu. Okey, berapa betul daripada 10 soalan? Okey, Syahmi 7. Mana buka ni? Okey, Syahmi 7, Ika 8, Alia 8. Okey, lagi? Hadi 6. Lagi? Mungkin berapa? 9. Adriana 6. Okey, cikgu nak tanya kamu bab 3 ni susah ke senang? Hari tu masa exam ada kan masuk satu tajuk bab 3 ni. Okey. Ada, memang ada. Okey, cikgu rasa kan kamu mesti rasa tajuk ni susah. Okey, kenapa? Sebab kalau kamu belajar tu banyak sangat pengiraan kan. Okey. Tapi untuk soalan soalan objektif. Okey, ada daripada 40 soalan dia boleh bagi pengiraan 30% je kan. 30% agak-agak berapa soalan? 4, 8, 12. Okey, 12 soalan. So bila soalan pengiraan ada 12 dalam kertas satu, jadi agak-agak tajuk mana yang banyak pengiraan? Mestilah tajuk ni kan, sebab kalau kita belajar pun memang banyak pengiraan. Okey, so mungkin bab kegravitian ni akan ada soalan pengiraan, maka mungkin 2 atau 3 lah. Kalau topik-topik lain mungkin satu soalan je dia akan selit soalan pengiraan. Okey, selalunya soalan pengiraan ni dia keluar kat tajuk apa? Tajuk kalau pengiraan selalunya tajuk daya macam tadi kan. Okey, lepas tu khabar. Okey. Ni kegravitian. Okey, kemudian elektrik, elektromagnet tak ada pengiraan. Keradioaktifan mesti ada pengiraan. Okey, tu antara tajuk-tajuk yang wajib ada pengiraan, termasuklah bab 3 ni, kegravitian, sebab dia ada banyak sangat rumus. Okey, tapi kalau kamu tengok hari tu dekat senarai rumus, dia ada bagi juga kan senarai rumus untuk tajuk kegravitian. Okey, kita tengok.
Okay, sebenarnya senarai rumus ni sama juga dengan senarai rumus untuk paper 1. Paper 1 dengan paper 2 dia lebih kurang sama je. Okay, tengok. Dia bagi daya graviti dengan pecutan graviti hal laju lepas. Okay, dia bagi 3 rumus. Banyak juga dia bagi. Okay, tapi selebihnya kamu sebenarnya kena terbit sendiri je. Nak bagi ingat tu kan, terbitkan dia. Okay, so kita discuss Okay, tengok soalan nombor 1. Okay, yang ni bukan pengiraan, ni konsep. Okay, konsep ni maksudnya dia nak hubungan ke okay, ataupun hukum-hukum dia kan. Okay, yang pertama, antara pernyataan berikut yang manakah menerangkan tentang hukum kegravitian semesta Newton? Okay, hukum kegravitian semesta, besar sikit. Hukum kegravitian semesta ni, apa rumus dia? Ingat tak yang rumus asas dia adalah hukum kegravitian semesta, iaitu apa? F sama dengan G kamu sebenarnya yang ni yang kamu kena ingat ni. F sama dengan G M1 M2 per R kuasa 3. So daripada sini, kamu tengoklah yang mana yang betul. Okay, yang pertama. Daya graviti berkadar songsang dengan kuasa 2 jarak. Salah ke betul? R kuasa 2. R kuasa 2 je. Ya. Okay, bukan kuasa 3. Okay, so betul lah. Kan tengok F dengan R tak sama level. So dia berkadar songsang. Okay, 2. Daya graviti boleh menjadi daya tarikan atau daya tolakan. Kat sini salah kan? Sebab daya graviti bukan daya tolak, dia daya tarik. Okay. 3. Daya graviti berkadar terus dengan hasil darab jisim dua jasad. Betul ni. Okay, sama level, so dia berkadar terus. So 1 dan 2. Okay, ni rumus ni wajib hafal yang ni. Dan dalam senarai rumus pun dia bagi juga ni. Okay, next nombor 2. Graf menunjukkan hubungan antara daya graviti dan jisim untuk objek-objek berhampiran dengan permukaan bumi. Okey, daya graviti dia dengan jisim semakin bertambah kan ni. Kan berkadar terus kan. Maksudnya kalau mass makin meningkat, force pun makin meningkat. F gravity makin meningkat. Okey, kecerunan graf mewakili apa? So ingatlah kecerunan M sama dengan Y per X. Y apa? F per M. Okay, so ingat tak? F per M. Force per M dapat apa? A kan? Okay, kalau ikutkan pun kalau force kan MA per M balik. So dapat A. Okay, so A dia sebenarnya ialah pecutan graviti kamu lah. Okay, pemalar salah, berat objek salah, momentum salah. Okay, so dapat A balik. Okay, nombor 3. Okay, bumi menarik bulan dengan daya graviti 10/20 Newton. Berapakah graviti bulan menarik bumi? Okay. Sama betul ni? Okay, sama betul? Sekejap lagi.
Okey. Okey, ramai betul. Okey, kenapa sama? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Sebab kan kita tahu daya graviti sebenarnya bergantung kepada jisim kan. Tapi kan jisim bumi dengan jisim bulan kan tak sama kan? Tapi kenapa jadi sama pula? Siapa boleh explain? Syami kenapa? Saya salah. Kamu salah. Okey. Siapa yang betul? Ika, kenapa Ika? Daya tarikan dan daya tolakan sama. Okey, dia tak ada daya tolakan Graviti ni dia semua daya tarikan. Okey. Sebab kan dia stay pada tempat yang sama. Okey, di sini tahu. Sebab hukum kegravitian semesta ni, okey, rumus yang kamu pakai ni iaitu okey, yang F sama dengan G M1 M2 per R kuasa 2 ni, dia mesti melibatkan dua objek. Okey, dia mesti melibatkan dua objek dan objek tu okey, dan daya tu adalah daya paduan. Maksudnya yang kita kira ni adalah daya paduan. Okey, jadi maksudnya kalau dia kata kat sini bumi menarik bulan dengan daya graviti 10-20 Newton, ini maksudnya ialah F paduan dia lah. Okey, maksudnya yang dikira guna rumus ni. Okey. Jadi bila daya paduan maksudnya F1 sama dengan F2 lah. Okey. Jadi kalau bumi ni tarik bulan sebanyak 10 kuasa 20 Newton, maksudnya bulan pun tarik bumi sebanyak 10 kuasa 20 Newton. Okey. Itu kalau kita kata hukum kegravitian semesta. Okey. Tapi ada satu lagi dia punya konsep ialah F bergantung kepada mass. F tinggi, mass tinggi. Kalau orang tu mass rendah, daya graviti dia pun rendah. Okey, ini soalan ni ini hanya valid kalau dia kata, okey, kalau soalan dia kata, okey, katalah bulan ni mass dia kata 3. Okey. So kirakan F untuk bulan. Okey. Yang ni barulah valid, maksudnya untuk satu sahaja. Maksudnya barulah valid barulah valid pernyataan bahawa daya graviti bergantung kepada mass. Okey, tapi bila dua objek yang tertarik, itu maksudnya kita dah buat paduan dia, kita dah kira daya paduan. Sebab tu nilai dia adalah sama. Okey? Faham tak? Okey, jadi kalau soalan kan dia kata ni ini adalah hukum kegravitian semesta, maksudnya dia sama. Okey, bumi tarik bulan dan bulan tarik bumi pada daya yang sama. Okey? Okey Syami, boleh Boleh. So, untuk daya kegravitian semesta ingat dia sama. Tak kisahlah jisim tu matahari dengan bulan ke ataupun maksudnya besar dengan sangat kecil, tapi dia sama. Okey, ingat tu Okey, nombor 4. Ni baru pengiraan. Okey. Siapa betul pengiraan? Okey. Hitung daya graviti antara dua planet jika masing-masing ialah, okey, ni berat dia. Jarak ialah ini dan okey, dan kegravitian semesta dia bagi tak dekat rumus? Senarai rumus mana tadi?
Okay, sebab kat sini dia tak bagi kan. Kalau senarai rumus, Kan dia bagi tu. dia bagi yang mana? Tu bawah. Okay, dia bagi G. Dia mesti kena bagi tau. Kalau pemalar, memang dia akan bagi. Okay, so masukkan je lah. Daya graviti antara dua planet, maksudnya rumus ni lah. F sama dengan G M1 M2 per R kuasa 2. Okay, so masukkan nilai dia. So dapat 8.08 darab 10 kuasa 15 Newton. Okay, betul tak? Okay, tolong untuk bab 3 ni tekan kalkulator tu hati-hati sikit. Jangan nak laju-laju. Okay, kalau perlu buat kurungan, buat kurungan. Kalau tak, kamu akan dapat jawapan silap. Contohnya macam kamu nak bahagi benda ni kan, kamu kena buat kurungan dulu. Kalau tak, dapat jawapan lain. Okay. So Syami dapat jawapan sama. Dapat. Okay, kuasa dia tu yang penting. Cek lagi. Okay, nombor 5. Okay, sebuah satelit ditempatkan dalam satu orbit tetap dan mengelilingi bumi. Okay, bila soalan tajuk ni rasanya kamu kena buat imajinasi sikit, kena lukis sikit kan bagi faham. Okey, satelit itu kekal pada orbitnya dan tidak terlepas ke ruang angkasa kerana satelit tersebut. Kenapa? Okey, so contoh sini kan. Okey, bumi kita, kemudian ada satelit. Dia akan orbit bumi dan tak jatuh ke ruang angkasa. Okey, so yang pertama, mengalami ketiadaan berat. Tak. Bergerak dalam vacuum? Tak juga, walaupun dekat angkasa lepas tu memang vacuum kan, tak ada udara. Bergerak dengan kelajuan tinggi? Tak. Okey. Sentiasa ditarik oleh daya graviti bumi. Ni betul. Ingat tak yang kita ada F sama dengan mv per R, iaitu daya memusat. Daya memusat ni hanya untuk objek yang bergerak membulat. Okey? Contohnya kalau bukan dekat angkasa lepas, contohnya kalau kamu naik kereta lalu dekat roundabout kan, kamu boleh rasa kan, kamu pusing dekat roundabout tu, kenapa kereta tu tak terbabas? Okay, sebab ada daya memusat. Kalau kamu, okay, siapa pernah drive kereta kalau bawa kat roundabout? Tak pernah kan? Okay, kalau kamu tanya mak ayah kamu kan, kalau dia bawa kereta dekat roundabout, dia tekan minyak ke tak? Okay, selalunya kalau bawa kat roundabout ni, bawa kereta, kena V malar, okay? Maksudnya tekan minyak tu pada kelajuan yang sama. Kalau kamu terlebih sikit, kemungkinan kamu akan terbabas, terkeluar daripada membulat ni. Okay, sebab kita ada daya memusat. Daya memusat mv kuasa 2 per R kot rumus dia. Okay, bab 3 memang banyak rumus kamu kena hafal kan. Okay, so ni lah daya memusat ni lah, daya sentiasa ditarik oleh daya graviti bumi. Okay, next nombor 6. Okay, planet berjisim M bergerak dalam satu orbit membulat berjejari R mengelilingi matahari. Planet itu mengambil tempoh orbit T untuk membuat satu putaran lengkap. Okay, so dia tak bagi nilai kan? Dia bagi pemalar je kan? Okay, iaitu kita ada M, kita ada M, kita ada T. Okay, antara yang berikut, yang manakah menunjukkan hubungan yang betul antara T, M, M dan R? Okay.
Kalau planet mengelilingi matahari ni dah masuk tajuk apa? Dia bukan tajuk graviti lah kan? Ini tajuk hukum Kepler kan? Okay. So, apakah hubungan antara T, M dengan M? Okay, kalau yang ni dia kata A, T sama dengan M kuasa 2. Salah, tak ada. Tempoh bersamaan dengan M kali M. Tak. CT berkadar terus dengan R kuasa 3. Salah. Okay, yang ni kan. T kuasa 2 sama dengan R kuasa 3. Ini adalah hukum Kepler ketiga. Betul tak? Ingat tak? Okay, yang ni dah tak ada kaitan dengan graviti. Yang ni dia pasal planet mengelilingi bumi. Okay, hukum Kepler yang ketiga. Okay, T berkadar terus dengan R tapi T kuasa 2 berkadar terus dengan R kuasa 3. Okay, siapa betul? Okay. Okay, dia kalau planet mengelilingi matahari ni, dia tak ada kaitan dengan jisim tau. Okay, tempoh tu dia berkait, dia faktor dia hanyalah R dia punya jejari. Okay, tu tajuk hukum Kepler dah. Okay, nombor 7. Okay, ni pun masih hukum Kepler juga. Kita gunakan persamaan hukum Kepler. Okay, apa dia bagi maklumat? Kalau tak tahu nak buat macam mana, kita keluarkan maklumat dulu. Okay, satelit pada ketinggian 380 km. Okay, so kita buat R. Okay. Oh, ada satelit. Okay, R. Okay, R1 satelit kan? R1 sama dengan 380 km. Kemudian R2 kita tak tahu. Okay, dia nak bulan kan? Kemudian dia bagi T. Oh, R2 ada dia bagi kat sini. Jejari bulan. Okay, R2 ada iaitu 3.83 darab 10 kuasa 8. Kemudian T untuk bulan ialah tempoh untuk bulan 655.2 jam. So dia nak tempoh untuk satelit berapa? Okay, apa rumus dia? Kalau yang ni. Ni kamu kena hafal tau. Sebab memang kita target lah. Tajuk kegravitian mesti banyak soalan pengiraan. Okay, hukum Kepler ketiga apa rumus dia? T kuasa 2 sama dengan T kuasa 2 per okay, per T kuasa 2 per R kuasa 3. 1, 2, 1, 2. Okay. So kalau untuk hukum Kepler ketiga ni, soalan dia banyak macam ni lah. Maksudnya dia bandingkan antara bulan dengan satelit, lepas tu dia suruh cari tempoh. Maksudnya dia bagi dua objek. So nak tak nak ni lah rumus dia. Dan dia ada banyak kuasa kan. Okay, dapat tak jawapan dia? B, 1.53 jam. tak. Tak dapat? Ada siapa dapat tak? Okay, kita tengok T1. Okay, katalah T1 kita ambil bulan. .655.2 per dengan T2 kita tak tahu.
Okay, tapi ni kuasa 2. Okay, bulan. Okay, dia bagi dah jejak orbit bulan. 3.83 darab 10 kuasa 8. Ingat kuasa 3. Per dengan okay, untuk satelit 380 km. Rasanya dia kena tambah dengan ni tau. R1 bumi. Okey, berapa? 380 km. Maksudnya 380 darab 10 kuasa 3. Okey, kuasa 3. Okey. Cuba selesaikan. Ni kena tekan calculator lah ni. Sekejap, try buat. Kuasa 3. Okey. Ada dapat tak? Bahagi dengan okey, kemudian enam 55.2 kuasa 2. Okey, dapatkan yang ni dulu, kemudian kali dengan ni, kemudian kena punca kuasakan balik. Punca kuasa 2. Okey, dapat tak? Cikgu lagi tak cekap ni, guna. Cikgu dapat. Tak Saya dapat. dapat 0.02. Dapat 0.02. 0.02 jam. Ya. Okey. Jejari orbit bulan. Okey, ni jejari orbit bulan. Satelit 380 km. Semua dapat 0.2 Okey. Tak apa, nanti cikgu try buat Okey, tapi inilah dia punya pengiraan dia. Okey, dia gunakan persamaan hukum Kepler yang ketiga. Okey, kita proceed dulu soalan lain. Okey, nombor 8. Sebiji batu diikat pada hujung tali dan diputar membentuk satu bulatan seperti dalam rajah. Apabila putaran batu itu tiba pada kosong, batu itu terlepas dari ikatan. Arah manakah batu itu akan bergerak? Okey, soalan ni pernah ada keluar juga dekat yang cikgu bagi contoh hari tu kan. Okey, so macam ni, sepatutnya dia ikut bulatan macam ni kan, batu ni. Okey, tapi kalau dia terputus, dia tak jadi bulat, dia pergi mana? A ke, B ke, C ke, D? Okay, so jawapan kamu apa? Kalau ikut logik, dia tak akan pergi ke A kan? B. Okay. Okay.
Lepas tu kalau C, D pun dia tak mungkin. So antara B dengan C. Okay, so sebenarnya arah dia adalah tangent dia. Okay. Okay, so tangent dia adalah ke arah B lah. Okay, maksudnya dia sentiasa akan, okay, batu ni sepatutnya dia macam ni kan, dia pusing. Tapi bila dia terlepas, dia akan tangent kepada garis tu. Okay, kalau soalan tanya kan, kalau soalan dia suruh bagi tahu ke arah mana, dia bukan tunjuk anak panah, kamu kena kata dia ke arah tangent daripada titik O. Okay. Okay, bukannya cos, bukan sin. Okay. Dia arah dia, sebutan dia tangent. Okay, boleh eh? Tangent apa? Tangent bertentangan bahagi bersebelahan, kan? Ada kat sana. Siap. Ambil dah. Okay, tangent kan tentang bahagi bersebelah kan? Okay, tapi kalau kamu ikut logik pun boleh nampak kan? Dia pergi ke B lah. A dia takkan masuk ke dalam. Dia mesti terkeluar daripada orbit. Tapi sama ada B atau C atau D. Okay, nombor 9. Antara pernyataan berikut yang manakah tidak benar tentang satelit geopegun? Okay, so kamu kena ingatlah pasal satelit pegun dengan geopegun. Apa beza dia? Okay, pegun dengan geopegun. Ia mengorbit bumi mengikut arah perputaran bumi. Dia tanya apa yang tidak benar, okay, yang salah. Sudah silap. Okay, dia mengorbit ikut arah putaran bumi, betul. Okay. Tempoh orbitnya sama dengan putaran bumi, betul. Orbitnya sepusat dengan khatulistiwa. Yang C tu macam nak tahu je. Okey, sekejap kita tengok dulu. Ia berputar dipaksinya dengan tempoh yang sama dengan tempoh putaran bumi. Ia berputar pada paksinya dia orbit. Putaran dia sama dengan arah putaran bumi. Kalau ni sekarang apa? Geopegun kan? Arah putaran sama dengan arah putaran bumi. Kalau tempoh orbit 24 jam sama dengan tempoh putaran bumi. Okey, ia berputar dipaksinya dengan tempoh yang sama dengan tempoh putaran bumi, betul kan? Betul tu Ibu. Saya rasa semua betul. Okey. Orbitnya sentiasa berada di atas khatulistiwa ni, betul yang ni ciri dia tahu memang maksudnya khatulistiwa tu macam ni tahu, ni bumi kan. Okey. Dia bukannya orbit kat sini. Kalau kat sini macam dekat apa? Kita kata kutub kan. Kalau kat sini pun kutub kan. Kalau khatulistiwa tengah-tengah kan. Sini kan. So dia orbit dia pada khatulistiwa. Dia pusing bumi tu dekat tengah-tengah. Dia bukan dekat ujung bumi ke. Okay. Kalau dia pusing macam ni pun kat tengah-tengah khatulistiwa. Okay, faham tak Google? Maksudnya dia bukan yang orbit kat ujung, kat belah kutub. Okay. Sebab kan bumi bukan sfera kan? Okay, dia bujur sikit. Okay, tak kisahlah. Tapi khatulistiwa ni berada di tengah-tengah. Okay, macam kita Malaysia kan, kita Malaysia kan kedudukan kita kat tengah-tengah berada di garis khatulistiwa. Okay, jadi orbit satelit ni dia
akar orbit bumi dekat tengah-tengah, bukan kat ujung. Macam itulah kalau bulatan kan. Okay. Bumi bukan sfera betul tapi dia bujur sikit je. Okay. D. Ia berputar di paksinya dengan tempoh yang sama dengan tempoh putaran bumi, sepatutnya betul. Okay, kalau bukan geopegun dia berubah-ubah. Arah putaran tak sama, tempoh pun tak sama. Okay, ni betul ni sebenarnya. Okay, mungkin dia nak buat berputar pada paksinya pada tempoh yang tidak sama dengan putaran bumi. Okay, tapi kalau ikutkan jawapan ni betul. So tak ada jawapan lah. Okay, so sebab ni topik baru kan. Okay, jadi penggubal nak buat soalan pun masih ada lagi kekeliruan lah. Okay, ni semua betul tau. Okay, ingat kamu kena tahu beza geopegun dengan bukan geopegun. Kalau ingat kalau geopegun ni perkataan dia pegun kan. Kalau pegun ni maksudnya tak bergerak kan. Maksudnya bila kita duduk kat bumi, kita tengok satelit kat atas, satelit tu nampak tak bergerak. Kenapa tak bergerak? Sebab kalau kita bergerak ke kanan, satelit pun bergerak ke kanan. Okay? Kalau kita bergerak bumi ni 24 jam, satelit pun berputar 24 jam. Jadi kita rasa macam benda tu sentiasa ada atas kepala kita. Sebab tu kita nampak dia pegun. Okay? Tu cara kamu nak ingat pegun tu. Kalau bukan geopegun, okay, kalau bukan geopegun, okay, kata ni kamu kat sini. Okay. Okay, mula-mula satelit tu ada atas kepala kamu. Okay, sekejap. Okay, mana cikgu punya bumi tadi? Okay, mula-mula satelit ada kat atas kepala. Tapi bumi, satelit bergerak ke kiri. Lepas tu, bumi bergerak ke kanan. Jadi kamu akan sentiasa nampak tak satelit atas kepala? Tak kan? Dia hilang daripada kita. Jadi dia tak nampak pegun lah. Maksudnya dia berubah-ubah. Dia mungkin pergi belah kanan, kita pergi belah kiri. Ataupun dia bergerak lebih laju daripada kita. Jadi dia tak duduk sama dengan kita. Okay? Kalau bulan, masuk satelit apa? Kalau bulan masuk dalam satelit apa? Pegun ke tak pegun? Pegun. Pegun kan? Kalau bulan, kamu sebelum tidur nampak bulan, esok pagi bangun ada lagi kan bulan? Ada. Tu maksudnya pegun. Kalau dia dah hilang tu, tu bukan pegun. Okay? Faham antara pegun dengan bukan pegun? Okay. Okay, last kali nombor 10. Sebuah satelit sentiasa berada di atas permukaan bumi pada tempat yang sama sepanjang tahun. Ini maksudnya pegun lah. Berapakah tempoh masa untuk satelit itu bergerak dalam orbitnya? Okay. Cuba kamu lukis sikit. Bumi, lepas tu ni satelit. Okay, so untuk dilengkapkan daripada kedudukan A, patah balik ke A, berapa masa dia ambil? Okay, berada pada permukaan bumi pada tempat yang sama sepanjang tahun. Berapakah tempoh masa untuk satelit itu bergerak dalam orbitnya? Tempoh orbit adalah melebihi atau kurang? Okay, 365 hari ke 24 jam?
24 jam lah sebab dia bergerak pada orbit. Okay, kalau nak nampak kan macam ni katalah kamu kat sini bawah. Okay, kemudian bumi ni berputar, berapa dia ambil masa? 24 jam. 24 jam. Okay, 24 jam kan dia nak putar bagi habis kan. Lepas tu kamu duduk sini, kamu nampak dia sentiasa sama. Okay? Okay, Ika kenapa? Ada soalan? Oh, tertekan. Okay, jangan stres. Okay, so kamu nampak dia sentiasa kat atas kepala kamu kan? Jadi maksudnya kalau bumi ni berputar 24 jam ni ke kanan, kamu pun nampak dia ke kanan juga, dia ikut. Okay, so kamu nampak dia. Okay, maksudnya dia ambil masa 24 jam lah untuk bergerak dalam orbit dia. Betul tak? Sebab dia ikut putaran bumi kan? Dia ikut putaran bumi pada paksi dia sebab dia sentiasa ada kat kepala kita. Okay, so sepatutnya 24 jam. Tapi kalau nak kaitkan 365 hari. Tengok ayat ni. Pada tempat yang sama sepanjang tahun. Berapakah tempoh masa untuk satelit itu bergerak dalam orbitnya? Keliru kan? Kalau tengok kat buku, orbit pun 24 jam kan? Tempoh orbit. Betul tak? Ya. Okay. So apa kita KIV soalan ni soalan ni agak mengelirukan sebab dia perkataan dia sepanjang tahun. Ke dia nak 24 jam tu kali sepanjang tahun maksudnya betul lah 365 hari. Sepanjang tahun je Okay. sepanjang tahun. Sepatutnya dia kena tanya berapakah tempoh masa ataupun kata berapakah tempoh masa satelit itu bergerak dalam orbitnya. Okay, dia punya trik dia dekat perkataan sepanjang tahun tu. Okay, so sepatutnya kalau dia tanya berapakah tempoh orbit yang tu 24 jam lah tapi sebab dia kata sepanjang tahun kot maksudnya 24 jam kali 365 hari lah. Okay, so tempoh masa dia 365 hari. Sebab dia tak hilang kan, dia sepanjang tahun nampak pada tempat yang sama. Okay, tapi kamu ingatlah kalau dia kata untuk dia tempoh orbit dia sekali je 24 jam. Tapi kalau dia kata dah dia cakap sepanjang tahun jadi 365 hari. Okay, so setakat ni je soalan yang ada untuk tajuk ni. Tapi nanti kita carilah soalan lain sebab kamu ni first batch jadi soalan pun tak banyak lagi tahu untuk tajuk baru. Okay, nanti kita tengok soalan negeri-negeri lain kan. Ada dapat tak lagi soalan percubaan negeri lain? Untuk fizik Ibu. Tak dapat Ibu. Tak dapat lagi. Okay, dan pengetahuan kamu kan, untuk pengetahuan kamu punya soalan fizik periksa percubaan ni kan dia selaras tau untuk daerah Krian. So kawan-kawan kamu sekolah lain pun dapat soalan yang sama sebenarnya. Okay. Tapi semua orang dah exam kan. Okay, so dah habis dah bab 3. Okay, so untuk bab 4 boleh cikgu ni bagi rehat lagi. Ya. Okay, offline kamu buat haba. Okay, so kita bincang sampai haba je. Okay, cikgu bagi rehat sampai pukul 11. Okay, pukul 11 tu kita bincang balik. Okay, kalau kamu tak nak keluar pun boleh, nak keluar pun boleh. Okay, cikgu on sentiasa kat sini. Okay, kalau kamu data tak banyak, kamu keluar dulu. Kalau yang banyak data tu tak apalah, boleh on. Okay, cikgu bagi 15 minit je. Kamu buat tajuk haba. Ada berapa soalan 10 je kan? 10 soalan. Okay, boleh buat kerja kamu.